Halo, kita bertemu lagi. Selamat petang, salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Pastinya hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan berkat, pastinya penuh dengan pahala-pahala kalau dibuat banyak perkara lagi yang menjadikan kita lebih banyak berkat pada hari ini. So, hari ini saya sudah bercakap lebih daripada 3 video kot, tapi semuanya saya rasa semua itu bagus-bagus semuanya, walaupun ramai yang tak suka, tapi biasalah, sometimes people like, sometimes people don't like. So tiada pantun lah kali ini. Saya lupa sudah pantun saya tadi, kena curi oleh kucing beranak. Oke, terus saja kepada perkongsian seterusnya. Saya nak buat satu lagi reaction. Orang tanya saya ini penganalisis politik. Saya tak pernah mengaku jadi penganalisis politik. Tak layak. Saya belum layak untuk jadi penganalisis politik. Saya hanya layak menjadi pembaca berita. Berkongsi saja tentang berita. Okey, so macamlah juga kita berkongsi kepada anak kita tentang cerita Doraemon kah, begitulah. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka cerita Doraemon, ada orang yang suka cerita Upin Ipin. So terpulanglah kepada manusia lah. Buatlah penilaian sendiri. Okey. So, tajuknya sangat bagus daripada Dedah Media lagi. Sekali lagi saya mulai terpikat dengan laman web ini, Dedah Media. Selama ini saya selalu masuk Malaysia Kini, Suara Rakyat, Minda Rakyat, apa lagi ya? Banyak lagi lah kamu boleh cari di Google. Tapi kali ini saya ambil daripada Dedah Media. Banyak dia punya artikel yang bagus-bagus. Kalau kamu mau banyak membaca, suka membaca, bolehlah masuk ke dalam Dedah Media. Okey, tajuknya lulus bantuan darurat tanpa pembentangan, PM dipuji dahulukan rakyat. Okey, so ada banyak keadaan yang mana itu bergantung kepada keadaan situasi semasa. Pada satu masa itu, kita pasti membuat keputusan mengikut keperluan, mengikut keadaan semasa. Jadi pada ketika ini, menurut laporan ini atau menurut artikel ini, bagi saya, perkataan darurat itu memang sangat-sangat kritikal, sangat-sangat perlu untuk membuat keputusan segera. Dan sometimes keputusan itu perlu untuk dibuat tanpa berlengah-lengah, dan kadang-kadang itu akan menentukan hidup dan mati. Jadi dalam keadaan ini memang betul ini adalah keadaan di mana darurat hidup dan mati rakyat tergantung kepada keputusan yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, kita tahu beliau dikecam dengan teruk di mana-mana lah, banyak terutamanya di parlimen kerana daripada pembangkang kata beliau telah membuat keputusan tanpa membuat perbincangan dulu, dibentangkan dulu. Tapi ini keadaan darurat. Kalau darurat bagi saya memang perlu dipuji, seperti dalam artikel ini kata, dipuji dahulukan rakyat. Okey. So saya baca terus. Seperti yang sedia maklum, hari ini merupakan persidangan Dewan Rakyat. Tapi hari ini hari Jumaat cuti. Ini sebenarnya adalah 13 Julai lagi. So kadang-kadang saya ini terlambat perahu. Yang juga persidangan yang ditunggu-tunggu selepas hampir beberapa bulan lamanya tertangguh akibat penularan wabak COVID-19. Bahkan mencuri tumpuan apabila Barisan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin menduduki di blok kerajaan selepas beliau mengangkat sumpah pada 29 Februari yang lalu sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Okey, so bahagian perenggan seterusnya. Prihatin tambahan dan penjana. Inilah bantuan-bantuan yang telah diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membantu rakyat pada ketika darurat. Okey, dan inilah juga yang dipersoalkan oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Saya tidak salahkan Anwar Ibrahim untuk membangkang, menanya dan mempersoalkan serta membahas. Sebab itu memang tugas mereka, semak dan imbang. Jangan salah faham. Kata saya terlalu bias, tidak juga. Cuma saya mau kongsi apa yang saya suka, itu saja. Okey. Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan bahawa pihak kerajaan tidak dapat membentangkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin tambahan dan pelanjana semula ekonomi negara atau penjana di Parlimen ekoran situasi terdesak akibat penularan COVID-19. Saya setuju. Keadaan waktu itu memang tidak mengizinkan. Untuk dibacakan, dibahaskan di Parlimen.
macam mana untuk membahas kalau pada ketika itu dalam keadaan PKP. Lepas itu PKPD, lepas itu PKPB, lepas itu PKPP yang sekarang ini. Okey. So, bahkan beliau menegaskan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan bagi memastikan nasib dan hak rakyat dilindungi. Oleh itu, tindakan segera harus diambil supaya bukan saja rakyat, malah sektor lain juga terbela. Okey, yang ini menunjukkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan saja tidak menyembunyikan, malah dia juga menegaskan bahawa banyak inisiatif yang yang pelbagai inisiatif yang dilaksanakan. Okey, so memang dia jelaslah menerangkan kepada Parlimen bahawa memang banyak inisiatif yang telah dibuat. Hangat sikitlah, dalam bilik ni tak ada aircon, so panas-panas. Okey, PKS prihatin tidak dapat dibentangkan di Parlimen berikutan situasi terdesak itu. Okey. Justru kerajaan tidak ada pilihan, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah saya berpendapat tindakan segera mesti diambil sebelum Parlimen mula bersidang. Jelas beliau. Okey. Kalau nak bawa bincang dulu, lingkup negara. Disebabkan tindakan tangkas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa negara berada di fasa awal penularan COVID-19, kebanyakan rakyat dilihat amat menyokong dan memuji keputusan yang dilaksanakan oleh beliau. Okey, so ramai yang kecam saya memuji terlampau, membodek dan sebagainya. Sekali lagi, saya tak kenal Muhyiddin Yassin. Dia bukan jiran saya, tak ada hal saya nak bodek dia. Tak ada keuntungan. Tiada keuntungan pun untuk saya nak bodek dia. Dia bagi saya 1 sen pun tidak. Kenal pun tidak. Bagus saya bodek anak saya kah, bini saya kah, ada lagi hal. Okey. So, jadi netizen memang memuji. Okey, saya bacakan beberapa komen netizen tentang perkara tersebut. Pertama daripada Ahmad Faizal, katanya perkara ini benda baru dalam Malaysia. Sebab itu jadi janggal dan dijadikan isu bagi pihak yang lapak nak jadi menteri. Kalau belum ada, kerajaan boleh buat dasar perbelanjaan baru untuk masa kecemasan. Okey. Daripada Amran Ali, kalau nak bawa bincang dulu di Parlimen, memang boleh lingkup negara. Pandemik COVID-19 ni perkara luar jangka. PM ambil langkah yang tepat, kata Amran Ali. Dan daripada Muhammad Rizwan Zamkar Kasri, betul katanya. Mana-mana negara pun kerajaan mereka akan segera keluarkan modal besar tanpa sidang Parlimen dulu. Sebab ia membabitkan rakyat. Rakyat tak akan tunggu sidang Parlimen, tapi rakyat perlukan bantuan segera dari kerajaan. Sidang Parlimen tu bertekak macam mana pun tetap rakyat tak nak ambil tahu. Yang penting kesegeraan bantuan. Nah, kan betul. Kami tak peduli bedak ke dedak ke, yang penting itu bantuan. Satu perkara saja yang kami nak tahu sebagai rakyat adalah apa bantuan yang akan diberi oleh kerajaan kepada rakyat. Itu saja. Komen-komen netizen di dalam channel saya kata, duit itu memang duit rakyat. So, apa nak bising sangat? Bagilah kembali kepada rakyat. Okey, bantuan itu sepatutnya untuk rakyat. Nak bising sangat, kenapa? Kata mereka. Okey. Seterusnya, banyak lagi komen-komen panjang berderet-deret. Nampak tu? Panjang berderet-deret. Terima kasih memahami kepayahan rakyat. Daripada Red B, lepas tu ada Hafiz Idros, Sarimanik Abbas, Siti Norehan, Hafiz Afandi, Mahayudin Din. Okey, ini nampak macam nama Tan Sri Muhyiddin. So, saya bacalah. Mahayudin Din. Katanya, munasabahlah. Ni virus bahaya, tak ada masa untuk pembentangan. Yang penting usaha membantu rakyat. Ni dah boleh berdewankan. Usulkan semua benda. Ambil info je apa yang berlaku sebelum ni. Bincang balik apa yang patut sekarang, katanya. Okey. Dan yang terakhir, panjang betul lah. Seterusnya, dalam perenggan seterusnya, berani tanggung risiko demi rakyat. Saya bacakan satu saja, tapi banyak ni. Okey, saya ambil daripada Muhammad Fikri Jamari. Katanya, berani tanggung segala akibat demi rakyat. Salut PM. Inilah Perdana Menteri yang bagus. Sanggup untuk menggadaikan kecaman. Akan dikecam semata-mata untuk membantu rakyat jelata.
So, banyak lagi bantuan untuk rakyat, jangan nak pertikai, kata ini lagi Farhan Syukri kata, kalau nak tunggu dulu sampai mampus, kami tak dapat manfaat. Eloklah Tan Sri Muhyiddin Yassin buat tak bincang dengan korang. Bincang pun paling kuat dapat RM30. Tu pun nak buat apa? Bangsat, siapa-siapa yang pertikai macam-macam tu, kata komennya. Okey. Seterusnya, komen yang seterusnya, kerajaan nak bantu rakyat tu pun nak dipertikai. Sama juga. Okey, so saya baca yang terakhir saja daripada Daci Daus, yang nak suruh bentang tu puak PH. Bagus tindakan PM. Okey, so memang ini berada dalam keadaan darurat. Nak pertikai boleh, pertikaikan saja. Tapi kami rakyat, kami berterima kasih. Itu saja. Kesimpulannya, memang boleh dipertikaikan, itu memang tugas pembangkang. Okey, so saya tidak akan bias. Pertikaikan bagus, itu memang tugas pembangkang. Tetapi kami rakyat nak tahu satu saja. Kami dibantu atau tidak dengan sebaiknya. Itu saja. Kami sudah dibantu, kami tak pertikaikan lagi. Daripada dapat RM30, duit habis entah ke mana, tak tahu ke mana, itu lebih sengsara bagi rakyat. Apa pendapat kamu? Komen? So, komenlah apa yang kamu komen. Nak kecam-kecam lah. Aku dah berpeluh ni. Panas. Hangat gila ke dalam bilik ni. Apapun aku nak pantun pula. Pantunnya, hari-hari hari hujan. Esok hujan, hari ini pun hujan. Tak tahu esok hujan ke tidak hujan. Tapi yang penting, harap-harap tak hujan. Oh, ngam kan tu pantun? Okey lah. Dia punya rhythm di belakang tu semua ngam. Okey, so Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia aku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.